Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua lagi. Saya Nurintan Haji Ismail bersama dengan Auda di rancangan Kuali Bapa Perimpan Mama bagi keluaran minggu ini. Ya Auda, apabila menjadi seorang isteri dan seorang ibu, sudah setentunya menjadi rutin harian untuk memasak makanan kegemaran seisi keluarga. Bahkan makanan dari air tangan seorang ibu dan seorang isteri lebih sedap berbanding makanan di luar dan kebersihannya juga terjamin. Jadi Auda, seperti biasa dalam rancangan ini, kita akan menampilkan sepasang suami isteri yang terdiri daripada kalangan selebriti ataupun mereka yang dikenali di media sosial untuk memasak dua menu masakan seisi keluarga. Assalamualaikum. Masuk. Terima kasih. Alhamdulillah Auda, inilah dia pasangan suami isteri yang kita bawakan bagi keluaran minggu ini. Jadi kita bersama dengan Pengiran Zahratul Hasimah binti Pengiran Haji Hassan, ya, iaitu merupakan pengusaha tempatan kita yang cukup aktif. Beliau menjalankan 3 jenis perniagaan, iaitu perniagaan makanan, butik jahitan dan juga perkhidmatan rawatan urutan tradisional. Ya, Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Jadi di samping pengiran iaitu suami beliau iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Zulhelmi bin Wang Haji Hassan, iaitu penyokong dan juga pendorong kuat ya pengiran ya menjalankan sebagai pengusaha ya. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Pengiran? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pengiran dan juga kepada tuannya kerana sudi menjadi tetamu kita bagi keluaran episod kali ini di rancangan Kuali Bapa Perimpan Mama ya. Jadi pengiran ya, sebelum kita ni ya dalam memasak, kerana dalam rancangan ini pengiran dan juga tuan diminta untuk memasak 2 jenis makanan kegemaran sekeluarga. Jadi ada baiknya ni pengirannya untuk kita ni berkenalan. Jadi pengirannya, kita mengetahui di mana pengiran merupakan pengusaha yang cukup aktif ya, di mana kita ni telah mengetahui 3 jenis perniagaan. Jadi mungkin boleh diceritakan ya kepada penonton kita ya, agar penonton kita lebih mengenali siapa sebenarnya Pengiran Zahratul ni. Silakan. Mula-mula mencuburi bidang perniagaan ini adalah bahagian rambut rambut Mandang mendapat sijil daripada akademi di Brisbane, Australia, dan memulakan bisnes pada tahun 2008. Masih kecil-kecilan, percubaan dari door to door ke kampung air melalui jambatan. Dirasai sudah tu. It is fun. Masa tu belum ada di Brunei tu masa tu. And then bertahun demi tahun, paling aktif lah tahun 2015 menumpukan perhatian benar-benar dalam bidang rawatan urut tradisional Brunei. Memandangkan masa itu bahagian perawatan itu indah banyak di Brunei. Dan saya mengambil kursus perbidanan Islam di Kuala Lumpur untuk memantapkan lagi bisnes satu kan, supaya orang percayakan ke tani. Ini dibagi berlesen, berdaftarkan rawatan urut tradisional Brunei itu. Jadi dari sana customer ni makin ramai. Sukalah ya. Pasal banyak customer yang regular, dari anak pertama ke 5, ada anak pertama ke 3, ada mau orang lain mau tangan tani juga. Servis satu lah yang paling penting di
apanya orang dikualitikannya lagi kan. Dan lepas itu disebabkan minat dia memasak ni, timbul lagi rasa tu kan mau berniaga meluaskan lagi berniaga bahagian masakan. So mulalah membuka pondok sedikit, Zizi Cafe tu. Ni orang dapat santai-santai lah. Hobi memasakkan, bukannya ni orang untuk more tu keuntungan bukan. Sebenarnya hobi. Suka minat memasak. Kalau dengan orang-orang di kawasan sini ni kan, di sini pertengahan orangnya. Bukan yang loaded kan jadi nasi katuk itulah yang dimulakan. Nasi katuk, soto, semua yang budgetable lah di sini. Dianukanlah saja. Kalau ada masa kalau ku dah sibuk dengan mengurut. Menjaga customer berpantang, aku berniaga makanan. Kanak-kanak mendangani, husband pun mendangani. Bila ia dah bekerja, ia mendangani. Terutama kalau membuat patty homemade burger tu, ia punya tu skillnya, kepakarannya tu. Jadi kami telah mendengarkan mengenai dengan perkhidmatan rawatan urut dan juga bisnes makanan. Kalau bisnes jahitan macam mana? Jahitan itu sebenarnya dulu minat mendangani my auntie. Ia dah berdangan untuk belajar lanjutan jahitan itu. Okeylah ikut. Kali ikut akhirnya jadi hobi. Minat jua suka. Baik jua. Suka melawakan diri kan. Dulu pun pernah jadi pengacara TV, suka akan bergaya-bergaya tu. Jadi daripada membalik, baik membuat sendiri, lebih jimat lebih jimat. Jadi pun suka lebih kita tahu kualitinya that's true. Jadi kalau mendengar daripada kisah pengiran ni memang cukup memberi inspirasi dan juga lebih kepada kemahiran bani pengiran. Alhamdulillah ya. Jadi kita akan tanyakan juga ni kepada Tuan. Jadi Tuan, selepas kita mendengarkan tadi perkongsian daripada pengiran, memang rasanya pengiran ni memang cukup nyata ni aktif dalam perniagaan, itu juga sebagai seorang ibu juga, sebagai isteri. Jadi bagaimana Tuan menyesuaikan dengan kesibukan pengiran? Pada mulanya mengalami kesulitan lah. Pasalnya isteri yang sudah lama berkecimpung dalam bisnes. Sedangkan saya sendiri bukannya ada berlatar belakangkan dengan bisnes. Jadinya isteri bersuara, cuba siap bisnes. Cuba siap bisnes. Belajar bisnes. Mula-mula yang orang terasa orang kena panggil awkward, dah pernah berbisnes apa. Jadinya terpaksa cuba. Jadinya akhirnya alhamdulillah sampai inilah dijalani bisnes keluarga tu juga. Alhamdulillah ya. Jadi perlunya kalau isteri sebagai seorang pengusaha, jadi perlunya kita ni ada saling pemahaman memahami beransur dan sebagainya. Jadi kalau pengiran sendiri macam mana pembahagian masa tu? Ia juga akan meluangkan bersama dengan keluarga, ia juga akan jadi pengusaha. Jadi macam mana untuk pembahagian masa tu? Bagi saya masa itu emas. Time is money. Jadi indah aku mau ada masa tu yang adanya orang buang ada. So every time atau second minute satu semua ada saja kan ku buat tu. So I manage mengantar anak dia punya time dia manage. Anak sudah di set lah. Anak di set sampai malam tu andang ada jam-jamnya tu andang sudah ada apa yang akan dibuat tu. Alhamdulillah. Jadi time management ataupun pengurusan masa bersama dengan ahli keluarga tu pentinglah ya, diutamakanlah sebagai utama. Cuma tujuan mengatur kewangan. Alhamdulillah ya. Jadi pengiran dan juga Tuan, kalau anda keberatan ingin juga mengetahui berapa lama sudah berumah tangga? Dalam 8 tahun. 8 tahun ya. Alhamdulillah. Jadi kalau mengenai dengan anak, berapa orang cahaya mata? Anak 7 dari perkahwinan pertama, ada 6 dengan yang perkahwinan yang seorang. Jadi kalau biasanya ni waktu-waktu lapang, apa biasanya aktiviti keluarga yang sering dilakukan? Yes, because I'm a very busy woman kan. Jadi kalau ada time untuk bersama anak tu is weekend. Pasal selalu sekolah kan. Sekolah, and then kalau Cosmo 4 anak di Cosmo, 1 2 3 4. Masanya berlainan. Time-nya lain-lain. So nampak kan kalau dorang depressed oleh sekolah tu kan mau je freshen up kan sedikit. So di bawah weekend mau lihat wayang kah, mau main bowling kah,
bagi pampered sedikit supaya diorang happy. Jadi bagi tu competition. Siapa menang dapat 50. Oh, happy. Ikut poin. Ikut poin. Kalau main bowling lah. Main bowling. Kalau main bowling. Macam kalau yang arah lain nanti dia berapa suka tu. Dia mau yang akhirnya dia ada pocket money. Ini mencari duit lebih kan? Iyalah. Itu tu macam bowling tu. Ada win kan, ada winning prize. Itu orang suka tu. Babunya bila lagi kau tani main bowling? Nyanyi lagi tu orang. Nyanyi. Alhamdulillah. Jadi itulah masa berkualiti yang penting lah bagi ahli keluarga. Walaupun kita ni mungkin setiap hari kita ni sibuk, tapi perlu kita mencari satu hari tu untuk kita ni meluangkan bersama dengan ahli keluarga. Weekend tu bagiku penting lah. Penting lah. Untuk bersama anak-anak. And then kita ni dia mau anak tu feel alone bah. Jadi ia macam kawan sama Tania tu. Ia dah malukan bercerita, meluahkan perasaannya. You have anything happen di sekolah kah? Apakah Tania mana tahu kan? So ia bercerita, mau ia bercerita. Itulah konfinya. Itulah keselesaannya. Ya, Alhamdulillah, memang cukup menarik apabila kita mendengarkannya perkongsian daripada pengiran dan juga tuan mengenai dengan aktiviti keluarga yang telah pun biasanya dilakukannya. Jadi biasanya kalau dari segi makanan keluarga, biasanya apa yang biasanya pengiran dan juga tuan sajikan pada anak-anak? Sekiranya ada macam majlis istimewa, contohnya hari jadi ataupun ulang tahun perkahwinan, mungkin apa biasanya makanan yang disediakan? Kanak-kanak ni suka makan semua masakan kami. Alhamdulillah. Sediakan makan saja. Makan. Anda memilih lah. Habis tu. Habis. Dah ada masalah. Melainkan makanan tu balik-balik dilihat tu barangkali langun lah. Tapi dah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mendengarkan memang masakan dari air tangan ibu dan juga ayah ini menjadi pilihan mereka. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada nasihat daripada pengiran dan juga tuan macam mana untuk kita ni membina keluarga yang bahagia, harmoni, dan mungkin ada tips daripada pengiran ataupun tuan sendiri. Silakan. Untuk di dalam pasangan suami isteri mestilah ada yang hormat-hormati, faham memahami, yang telah ansur solat sujud tu jangan lupalah yang sentiasalah mendoakan untuk pasangan tani di mana saja, di mana keberadaannya, dan saling memaaf-maafilah. Dengan sendiri mungkin ada menambah? Iman mesti kuatlah dalam mengharungi ujian rumah tangga, anak-anak, bisnes lagi, banyakkan dipikirkan juga kan. Jadi mestilah pandailah atas segala-galanya supaya semua harmoni, tenanglah. Alhamdulillah. Jadi kita mendoakan yang mudah-mudahan kebahagiaan pengiran dan juga tuan akan terus mendapat kebahagiaannya. Baik, dan dalam episod ini, dalam rancangan ini, pengiran dan juga tuan akan diminta untuk memasak 2 menu masakan. Jadi apa yang akan dimasak untuk episod ini? Pada saya program kali ini saya akan memasak spaghetti carbonara. Wah, spaghetti carbonara ya. Dan husband saya akan memasak homemade patty. Beef burger. Jadi bagi keluar minggu ini kita ni akan melihatkan ataupun melihat dan juga menyaksikan tetamu kita masak ala-ala barat, makanan ala-ala barat, western ya. Jadi Auda, selepas ini kita akan ke segmen seterusnya untuk melihat dan juga menyaksikan gelagat pengiran dan juga tuan untuk menyediakan bahan-bahan dan juga seterusnya memasak. Okey, alhamdulillah. Okey, permulaan yang kita ni kan sebelum membuat homemade mini beef burger, kita ni akan panaskan kita ni punya yang tadi panggil tawa tadi. Okey. Dan untuk mini bun burger, dia punya bun ni kita ni boleh, yang kalau kami kebiasaannya kami panaskan dululah. Panaskan yang kita ni ngambil yang dia punya crispy-nya tu adalah sedikit semasa tadi makan
Dia payah memakai pelanta tu. Jangan kalau kita campur pelanta pun boleh, tapi kalau kami biasa indah kami bagi pelanta lah. Gunakan. Okey. Yang ni biasanya berapa lama ni pengiran ni tuan ni punya masaknya? Biasanya dalam batas dalam 5 ke 7 minit biasanya, ikut kekuatan api tadi yang kami pakailah. Buat menunggu pitinya masak, kita ni boleh menyusun dia punya sayur-sayurannya ke atas burger ni mengikut kesesuaian habis kita lah. Okey, alhamdulillah ya. Dan kita dari sini patinya pun sudah pun masak. Jadi pengiran sendiri pun akan menolong Jen ya untuk menghias-hias. Okey, ni setelah 5 ke 7 minit di grill, bagi cheese lagi. Jadi pengiran mungkin boleh diceritakan kali jua macam mana boleh berkenalan bersama dengan tuan. Kenalan bermula dari media sosial. Media sosial. Dah lama, dalam 6 bulan baru kahwin tiap. Alhamdulillah. Tahun bila tu? Tahun 2015. 2015. Jangan lepas Jadi pengiran ingatkan tak menu pertama yang disediakan masa mula kahwin? Tempe goreng. Okey, kalau tuan sendiri macam mana? Mi goreng pedas. Mi goreng pedas. Sedap. Tuan memang tahan pedas lah. Ada masanya. Ada masanya. Kalau pinggiran macam mana? Tahan pedas? Yang biasa makan. Biasa pedas. Macam sama je macam saya tu, suka pedas. Okey. Alhamdulillah dapat kita lihat ya Auda. Mini homemade beef burger telah pun siap. Ni sabar rasanya untuk kita ni merasa macam mana rasa yang telah pun dihasilkan oleh Tuan Zulhelmi. Okey, memang lepas ada satu menu yang tadi seimbang dengan adanya protein, adanya sayur-sayuran. Cukuplah. Ini antara menu kegemaran keluarga, pengiran dan juga tuan. Alhamdulillah Auda, inilah dia menu yang telah pun disediakan. Menu pertama, kerana sebentar lagi kita akan sama-sama melihat pengiran menyediakan satu lagi resepi ala barat, iaitu spaghetti carbonara. Jadi kepada Auda, jangan lupa untuk saksikan segmen seterusnya. Ya, baiklah Auda, dan sekarang kita akan menyaksikan masakan kedua, iaitu spaghetti carbonara yang akan dimasak oleh pengiran sendiri. Jadi pengiran, mungkin boleh dikongsi apa antara bahan-bahan yang digunakan untuk spaghetti carbonara? Bahan yang akan digunakan adalah sedikit minyak olive oil mengikut kemahuan masing-masing lah tuan. Minyak zaitun. Dan pasta. Pasta ini untuk portion makan seorang yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Dan ini sos mushroom. Lada sulah sedikit. Susu full cream. Low fat pun boleh, kalau orang yang berdiet tu boleh tukar. And then ini tepung jagung, parsley sama sedikit bawang putih yang sudah dicop. Alhamdulillah. Jadi kita terpun mengetahui antara bahan-bahannya yang telah disediakan. Jadi seterusnya kita akan melihat dan juga menyaksikan pengiran memasak dibantu dengan suami beliau ya. Okey, mulakan kita. Mula kita masukkan minyak olive oil. Tapi kalau memakai minyak biasa pun boleh bah. Yang ini untuk mengambil rasanya saja. Mengambil rasanya. Jadi pengiran memang masakan ini iaitu spaghetti carbonara memang selalu dimasaklah oleh pengiran untuk keluarga. Ini kegemaran kanak-kanak. Bawang putih itu dia boleh masak bata-bata. Dia boleh. Tulisnya kuning-kuning sedikit sahaja. Terus masukkan mushroomnya.
ini dulu disebatikan. Okey, sebenarnya susu, lemak berkrim dimasukkan. Krim. Dapat kita rasa bau, ada baunya sudah. Anak-anak cuma membantu je lah masak. Ada seorang yang suka memasak juga. Ada juga suka sama je macam mana ni. Turun jual arah anak. Alhamdulillah. Jadi itu tepung jagung untuk memekatkan sosnya. Jadi pinggirannya kalau kita melihat bahan utamanya ini adalah mushroom, sos mushroom. Jadi di mana pinggiran mendapatkan sos mushroom ini? Sos mushroom ada di mana-mana kedai. Kalau mau memilih ya dalam tin ada, paket pun ada. Jadi saya menggunakan sos mushroom ini, saya menggunakan perasa lagi ya. Sebab dalam sos mushroom itu ada sudah rasanya. Jadi ya cukup sudah. Sudah awal kalau dimasukkan garam lagi garam masin garam masin. Pastanya. Masukkan pastanya. Pastanya dimasukkan ni pinggiran. Jadi ini untuk makan seorang mana yang ini portion makan seorang. Jadi seterusnya pinggiran akan menekan. Udah nampaknya spaghetti carbonara kita ni pun sudah siap. Tidak sabar rasanya untuk kita ni sama-sama merasa nampak tu ia punya sosnya, lumpingnya di bagian parsley. Okey, alhamdulillah. Ya udah, inilah dia masakan kita yang kedua yang telah pun dimasak ya oleh pengira Zahratul Hasimah. Memang cukup menyederakan. Jadi kita ni telah pun menyaksikan Tuan Zuhailmi memasak mini homemade beef burger dan pengiran baru sahaja ni ya memasak ya spaghetti carbonara. Jadi selepas ini kita akan ya bersama-sama dengan pengiran dan juga tuan dan juga ahli keluarga untuk sama-sama menikmati hidangan yang telah pun dimasak. Ya, alhamdulillah Auda, inilah dia dua menu masakan yang telah pun dimasak ya oleh pengiran Zahratul Hasimah dan juga suami iaitu Tuan Muhammad Zuhailmi, dan tidak sabar rasanya ya kami ya akan sama-sama merasai ya masakan yang telah pun disediakan. Dan ketika ini saya bersama dengan ahli keluarga, pengiran dan juga tuan bersama dengan ya anak-anak yang mereka. Jadi pengiran, ni anak kita yang berapa ni? Yang ke-6. Yang ke-6. Assalamualaikum Lai. Salam. Okey. Jadi pengiran tak sabar rasanya untuk kita ni sama-sama menikmatilah ya masakan telah pun disediakan oleh pengiran dan juga tuan. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Silakan. Silakan. Spaghetti. Siapa namanya ni pengiran? Ya, alhamdulillah Auda, cukup gembira rasanya kerana dapat ya ada rezeki lah untuk makan semeja bersama dengan ahli keluarga pengira Zahratul Hasimah dan juga suami juga anak-anak. Memang cukup sedap yang kita disajikan, dan walaupun dapat ringkas Auda, tapi masakan dari air tangan ibu dan juga ayah inilah ya cukup bermakna dan pastinya ia satu perkara yang kita nantikan. Dan apatah lagi ya dengan hasil ya masakan daripada perlindungan ini, apakah sebenarnya kunci untuk mencipta keluarga yang bahagia. Baiklah Auda, nampaknya kita telah pun berada di penghujung rancangan. Nantikan episod seterusnya kerana ramai lagi ya artis-artis kita di kalangan selebriti ataupun mereka yang dikenali di media sosial untuk menyajikan dua menu masakan. Jadi Auda, nantikan episod seterusnya. Jadi setakat ini saja saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.